Ada masuk. Ada. Share. Ada yang ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 4 hari bulan 2 2024 kita dapat meneruskan bicara majlis ilmi pada waktu pagi ba'dal fajri. Majlis ilmi ba'dal fajri dari luar negara. Alhamdulillah para jemaah sekalian, tajuk yang kita akan bincang ini berdasarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan gaya hidup seorang mukmin: tenang hati, jujur, tidak menipu, tidak melakukan hasad dan dengki kepada orang. Ini formula besar untuk nak menyatakan seorang itu bahagia ke tidak bahagia. Menunjukkan orang ini bahagia apabila dia tenang hatinya, lapang dadanya. Itulah punca-punca kebahagiaan seorang manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, yauma la a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak memberi faedah keluarga, anak pinak, anak cucu, harta benda, kecuali mereka yang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Ini je orang yang selamat. Sejahtera dari apa? Sejahtera dari syirik, itu yang besar sekali. Salim minasyirk, syirkul akbar, dan demikian juga asyirkul asghar. Salim dari apa? Daripada as-sifat al-mazmumah, sifat-sifat yang tercela, yang keji, iaitu segala sifat yang buruk: hasad, dengki, sakit hati orang, riya, sum'ah, ghadab. Kita bacalah, tuan-tuan boleh baca, semak balik penyakit-penyakit hati yang berbahaya ini, iaitu dalam kitab Penawar Bagi Hati yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, yang sedikit sumbangan Abu Anas Al-Faqir ilallah, iaitulah menghuraikan secara ringkas kitab yang bermanfaat ini, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Jadi daripada ayat ini kita akan bincang apakah sifatul mukmin, sifat orang mukmin. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Abu Hurairah ini seorang sahabat yang masuk Islamnya lewat, tapi Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia cinta kepada ilmu sehingga dia tak pergi buat kerja lain. Dia duduk di pondok di Madinah, nama dia Pondok Suffah. Pondok Madinah nama dia Pondok Suffah. Dia belajar, ada makan dia makan, ada waktunya terpaksa dia berguling kerana terlalu lapar. Leish, kenapa dia tak pergi kerja? Malas? Enggak.
dia tidak pergi bekerja kerana bimbang terlepas majlis ilmu yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu kalau ada live, ada rakaman, ada YouTube, tak ada bolehlah kita kata terlepas majlis ni kita boleh tengok rakaman. Tapi masa tu tak ada YouTube. Sampai kita ada YouTube ni pun tak jadi juga. Tak, waktu orang live dia kata tengok karang. Bila nak tengok karang dia kata panjang pula. Tak cukup data. Akhir kali tak ngaji juga. Nah, dia itu alasan banyak. Kata di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda dua patah je perkataan kita. Al-mu'minu ghirrun karimun. Al-mu'minu ghirrun karim wal fajiru khibbun laim. Allahu akbar. Orang mukmin ghirrun karim. Ghirrun karim ni maknanya orang yang mudah percaya kepada orang. Tak ada dalam hati dia rasa, orang panggil perasaan tidak baik, suuzan tidak ada. Dan dia juga orang yang mulia. Jadi itu sifat orang mukmin. Wal fajiru, orang jahat ni pula, bahasa jenis segala benda yang dia nak ambil peluang belaka, dan laim, huduh dia punya perangai. Hadis ini rawahu Abu Daud bisanadin hasan. Kata Syekh Al-Manawi rahimahullahu taala dalam Faidul Qadir ketika dia syarah hadis ini, dia kata al-mu'min ghirrun, ghain ra, ghirrun ay yaghurruhu kullu ahad. Orang boleh apa ni, boleh kelentung dia, boleh main dengan dia sebab dia terlalu baik. Sebab itulah kata orang baik. Dengar ni para jemaah sekalian, bila kita jadi orang baik, dua perkara akan berlaku pada kita. Sama ada kita dihormati oleh orang atau kita dipermainkan oleh orang. Tak apa, dia tu baik. Habis tipu dia pun tak apa, dia tak hantar LOD. Ya, maki dia pun tak apa. Pergi apa ni, kalau tak ada modal nak buat ceramah, ambil nama dia ya, sebut seru dalam ceramah, naik sikit rating kita sebab boleh mengata orang dalam masjid. Dia baik. Tapi ghirrun maknanya semua la ya'rifu syarr. Dia tak tahu orang tu tak baik. Itulah kata orang baik ni sama ada dia dihormati ataupun dia dipermainkan oleh orang, wali'azubillah. Ai laisa bizi makrin. Tengok. Orang mukmin bukan orang penipu, bukan orang yang licik nak tipu orang dalam kepala dia. No. Wala fitnatun lisyarr. Dia tak ada mikir nak buat jahat. Tak ada perancangan dalam kepala dia nak buat benda tak baik. Nak buat benda jahat. Tidak ada. Bahkan fahuwa yankhadi'u. Dia mudah tertipu lisalamati sadrihi, kerana dia terlalu lapang dada, dan husni zannihi, baik sangka kepada orang, maka dia mudah tertipu. Ada satu kes, satu cerita di kalangan ulama salafus salih. Seingat anaknya Ibnu Umar ataupun siapa di kalangan salaf. Kalau tuan-tuan boleh semak, kita betulkan. Hamba dia ni tipu. Ataupun hamba dia ni, bila dia orang ni mengaku baik, mengaku beriman, dia akan merdeka kan. Jadi satu hari, orang ni mari, dia kata, Tuan Syekh, budak-budak ni tipu mu. Dia kata dia beriman, dia kata dia baik, dia kata dia percaya pada Allah Ta'ala. Tuan Syekh ni kata apa? Man khada'ana billahi in khada'na lah. Siapa dia tipu kita atas nama Allah, tertipulah kita. Subhanallah. Pasal itulah orang penipu-penipu hari ni, skema-skema ni mari, dia tak mari pakai topi, dia pakai serban. Pasal dengan pakai serban lah mudah orang percaya ke dia. Allahu Akbar. Nak buat tapis dia ni. Nak buat sekolah dia ni. Yang adanya bukan mahat tahfiz, yang adanya iklan tahfiz. Iklan besar, orang tidak ada. Ini sudah terbongkar berapa cerita orang pergi hari ni. Tapi walaupun begitu sifat dia, kita jangan pula kata orang baik ni dipanggil bahasa Melayu kata luruh benda. Luruh benda ke? Luruh benda ni bahasa jenis orang ikut boleh tipu. Tak juga. Dia cerdik, dia boleh tengok. Cuma kalau orang tipu dia atas nama Allah, dia kata in khada'na lah, kita tertipulah kita sebab dia guna nama Allah. Jadi itulah dulu
orang tak timbul lagi isu menunggang agama, jual agama, menunggang agama. Sekarang ni timbul tunggang-tunggang pula dah. Oh dia ni penunggang agama. Dia tak ada benda nak tunggang benda lain, tunggang agama lah. Nak kata apa? Tunggang agama mudah laku. Yang kedua sifat dia karim ay syariful akhlak. Syariful akhlak maknanya akhlak dia mulia. Mana kalau kita duduk kat dia, kita rasa tenang hati. Zaman kita hari ni, zaman orang suka label orang ni, kalau duduk dekat orang lagu ni, kita kata wali dah dia ni. Wali besar ni. Dia wali besar ke wali kutub ke wali apa, bagilah. Yang pentingnya orang dia mudah percaya kepada orang sebab dia tidak ada sifat suuzon pada orang. Tapi tidaklah dia bodoh sangat. Luruh benda sampai orang boleh tipu segala benda, tidak. Cuma orang ni mudah dipermainkan oleh orang. Wal fajiru, tengok. Orang yang tak baik, orang fajir ay al fasik. Khibbul laim, orang yang huduh dia punya perangai. Ay jariun, berani. Fayas'a fil ardi bil fasad, maka dia kerja berjalan nak tipu orang, kerja berjalan nak makan orang. Sebagaimana kata di ahli fikir, dia kata orang miskin duk mikir apa yang kita boleh makan hari ni. Orang miskin duk fikir apa yang kita boleh makan hari ni. Orang kaya pula apa menu yang kita nak makan hari ni. Lain. Menu tu kita nak pilih makan ni apa sedap. Sedap-sedap ni. Ikan 3 rasa, 4 rasa. Ana selalu dengar 3 rasa. Tapi ada sahabat kita kata 4 rasa ada. Tapi setiap hari ni dia tak bawa lagi, kita pergi 4 rasa tu. Jadi kita pun duk mikir pula bila lah nak ditunaikan. Apa ni, iklan yang disampaikan itu. Jadi kita kata ada 4 rasa. Iklan 3 rasa, iklan 4 rasa. Jadi ada belakang kita, jadi para jemaah sekalian, kita kena ingat. Jadi orang ni, orang kaya duk mikir apa menu yang kita nak makan. Orang miskin duk fikir apa benda yang kita boleh makan hari ni. Orang pejuang-pejuang sebut jabatan kan dia marah pula. Tak. Orang politik lah senang dah. Siapa orang yang kita boleh makan hari ni? Itu dia. Ini bahayanya kita. Jadi semua benda duk fikir apa yang boleh dimakan. Maza nakul, wahai aina nakul. Ni alhamdulillah kita pergi makan di kedai apa nama kedai akhur. Sahabat kita ni tuan kedai jazahullah khairan, dia ikram kepada rombongan kita ni. Dia kata apa? Ramai ustaz orang mari mengembara cok pasport masuk sini kawasan ni semata-mata mari nak makan ya. Healing dia panggil. Sudah makan kelik. Kita kata masya Allah banyaknya kerja dia mari nak makan. Kita kata itu hebatnya manusianya kaya. Baik, kita jangan banyak-banyak di sini. Banyak lagi hadis yang kita nak cerita. Itu kata siapa? Kata di Manawi, sifat dia laim, sifat dia buruk akhlak. Adatuhu al-khubsu wad-daha wat-tawaghul. Ingat. Bahasa ni bahaya kalau kita tengok. Satu sifat dia buruk perangai. Yang kedua daha, licik. Bahasa Melayu kata licik. Licik ni dia tak kira siapa. Orang baik ke orang ana ingat lagi Allah irham bapak saya rahimahullah taala. Orang panggil tok guru, tuan guru. Bukannya tok lebar kampung, pondok besar. Ada orang mari rumah. Nak minta tolong tok guru jadi penjami dia. Dia ni anak murid tok guru, ngaku. Tapi saya tengok muka ni tak ada pun lepas kuliah tuan guru. Ada waktu makan yang muncul. Waktu kuliah tak ada. Tapi mari mengaku anak murid pasal nak suruh tok guru pergi jami dia di bank. Berapa dia? Tok guru kata, kalau mu tak ada duit RM10 aku bagi. Nak suruh pergi jami, baliklah. Tak ada kerja. Nak makan siapa kau orang tua tu nak makan. Dia tak kira siapa. Dia asal kau dia boleh makan, tok guru ke, baba ke, apa benda, jalan belakang. Sebab itulah kita orang baik-baik ni kena mikir. Bak fulus, bak duit ni jangan mudah percaya dengan orang. Walaupun tadi Nabi kata orang mukmin tu ghirrun karim, tapi kita kena ada juga al-hazar, khuzu hizrakum famfiru. Allah Taala kata ambil langkah berjaga-jaga baru kita berjalan. Ni pakai tak berjaga, pakai langkah semacam akhir sekali kak jawab dia goling lah kitanya. Allahu akbar. Sebut langkah ke orang marah pula. Sehari dua ni sensitif belaka buat kita ni. Langkah pun tak boleh. Tu tak boleh. Pasal itulah kata langkah yang paling selamat atas dunia ni langkah ke masjid. Itu langkah yang paling selamat. Tuan-tuan tanda. Langkah apa yang paling selamat? Langkah ke masjid. Langkah mana yang paling selamat? Langkah penuhkan soft. Ini besar.
Kadang-kadang orang soh kosong depan dia tak naik. Bila orang tanya kenapa tak naik? Kita belajar lama dari ilmu solat ni. Tak boleh berjalan waktu solat. Oh ni pun terlebih langkah pula dah. Sebab mereka soh kosong depan pun tak naik. Pasal takut terlebih langkah. Pula macam-macam lah dunia ni kalau sudah mengaji banyak dia tidak faham. Langkah yang terbaik, langkah berjalan menziarahi saudara dia. Ingatkan hadis yang kita dah baca kepada para jemaah sekalian, seorang ni berjalan nak pergi ziarah saudara dia di kampung sebelah belah, malaikat datang, tanya dia, "Mu nak pergi mana?" "Nak pergi ziarah akhan li, saudara aku di sana." Malaikat interview dia, "Apa sebab? Dia buat baik kamu? Dia bagi projek kamu?" "La, inni uhibbuhu fillah." Aku sayang kepada Allah Taala. Malaikat menyatakan, "Inni rasulur rabbil alamin." Aku ni utusan Allah datang kepada kamu nak menyatakan ahabbakallah. Allah Taala sayang kepada kamu sebab kamu sayang kepada saudara kamu. Subhanallah. Langkah yang terbaik, langkah menziarahi saudara-saudara kita. Ni kita ni kadang-kadang bila kita nak ziarah orang, kita milih tak? Kita nak klik kapur ni minggu depan ni. Nak pergi ziarah siapa? Orang ni biasa mari. Kalau dia mari di bandar ni, dia akan ziarah rumah kita. Kita pun senara orang mari rumah kita. Orang ni. Ni orang ni tak pernah mari rumah kita. Ni tak pernah ziarah kita. Ni tak pernah hajat kita. Ni tak segi. Tuan-tuan kena ingat. Nabi SAW bagi tahu, hubungi silaturrahim. Apa makna hubung? Putus, hubung. Bukan harus sambung, dah. Mu nak gimana? Sambung waya. Waya terputus ke? Dah. Orang pun duk mikir ni. Tak cukup ubat ni. Nah, salah makan ubat kali ni. Pergi sambung benda tak putus. Kerja apa? Nah, ni pasal sebut ingat waya ni sebab kita mari alik sebelah ni sebab sahabat-sahabat kita mari nak tolong sambung waya speaker, waya mikrofon. Jadi orang sambung ni hak putus. Hak tak putus, orang tak sambung, orang kemah ya. Jadi bila kita nak pergi ziarah orang, Nabi kata laisal wasil bil mukafi. Bukan makna orang hubungi silaturahim itu orang yang pergi sambung, pergi balas kunjungan. Dia mari kita pergi. La, itu namanya balas kunjungan. Walakinil wasil man qata'ahu wa sala. Makna hubungi silaturahim itu bila dia putus, orang tak mari, orang tak ziarah kita pergi. Hadza huwal wasil. Ni yang terbalik gitu, silap. Ni setengah hayuh ni, masya-Allah, dia jadi penghasut besar. Penghasut. Lalu dengan anak-anak, ni rumah pak dara kita ni. Tapi dia tak aja mari rumah kita, kita jangan pergi rumah dia. Anak pun lain begini. Besok abah. Hebat abah dia tu. Boleh hajar kita putus silaturahim. Punah majlis. Ada. Kita kata kena ingat. Allahu akbar. Itu sifat orang mukmin, sifat baik tapi mudah dimakan oleh orang sebab dia terlalu baik. Pasal itulah kita ni, saya nasihatlah kepada orang-orang yang ada sifat nak makan orang, jangan makanlah orang baik. Kesian dia, tak ada pasal-pasal dia masuk dalam penjara. Baru ni seorang makcik, dia ada sebuah syarikat. Baik dia. Tapi ada seorang ustaz ni, dia percaya, bagi syarikat tu suruh uruskan. Masuk mahkamah kawan tu. Juta kena bayar. Pasal kawan tu ditipu orang atas nama syarikat ni. Syarikat ni nama makcik ni. So kita kata subhanallah, orang baik, orang buat baik pada kita, bagi peluang kepada kita. Sebuah syarikat supaya kita kendalikan, bawa orang pergi umrah, pergi ziarah. Tiba-tiba kita ditipu orang, kawan ni pula naik mahkamah. Dia kata tak pasal-pasal saya ustaz naik mahkamah. Kita ni mahkamah ni bukan tempat orang pergi. Orang pergi ni tempat beli. Tak, supermarket kita pergi. Berapa sini hot masyhur ni, Asia Mall, kita pergi. Sebut hal lain kan, dia kata zaman-zaman boykot ni payah nak bercakap. Kita sebut orang-orang tak marah. Baik, hadis yang kedua. Tanda ni para jemaah sekalian. Hadis yang kedua. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdal? Siapakah manusia yang paling baik, yang paling afdal? Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami di kalangan mereka. Kita kena ingat, bila kita sebut tentang orang baik, sebut tentang syurga, kita kena minta selalu. Itu gaya Nabi SAW. Nabi bila baca ayat Quran tentang ayat-ayat yang nikmat, dia minta. Bila baca ayat azab, dia akan minta perlindungan. Menangis dia, Nabi SAW. Sebab itulah kita tengok orang-orang yang hati dia lembut. Kalau dia baca Quran, nangis dia.
Quran lah ubat paling mujarab sekali. Kita tak jadi dengan Quran. Kata orang tu, kata orang ni, tak apa kata-kata orang, dia panggil hikmat kata-kata ulama. Tapi limadza tarakna, kenapa kita tinggal kalamu rabbina, cakap Allah SWT. Ana waktu bersahabat dengan orang selebriti lah, orang selebriti ni kira orang hebat lah. Kita ni selebriti gitu ya. Dia masuk dalam TV sebut orang tu, orang ni. Kata ustaz, ya akhi, perdengarkan kepada masyarakat salafuna salih, ulama-ulama kita yang salafus salih, kenalkan. Perkenalkan maza qala Abu Bakrin, ma qala Umar. Yang pertama sekali, ma qala Allah, itu asas. Ma qala Allah, ma qala Rasul, asas. Kemudian kita perkenalkan nama. Tak ada ke isu ni disebut oleh Abu Bakar As-Siddiq? Tak ada. Ada. Sebut Abu Bakar lah dulu. Lepas tu kita turun pula. Mari pula zaman tabi'in. Ada Hasan Basri kata? Ada. Ambil Hasan Basri. Mari bawah pada tabi'in lagi. Ada imam-imam yang 4. Imam Syafi'i lah lebih sinonim dengan masyarakat kita. Cari Imam Syafi'i. Baru turun. Imam Ghazali turun. Imam Nawawi turun. Ni dok cari John tu, John ni. Kita kata masa Allah tabarakallah. Anak sekali jumpa dengan budak jual roti John. Kata awal, kalau kita kata roti Johan tak jadi ke? Dia bunyi Melayu kat sikit. Dia kata jadi, orang tak beli. Itu masalah dia. Kata apa orang tak beli? Dia kata kita ni nama tu mustahak, nama tu roti John. Hak jual nama Johan. Apa nama Johan? Roti Johan. Tak gay, dia kata tak naik tarah. Itu masalah kita, nama tu. Orang bakal orang jual nama lah ni, jual nama. Allahul musta'an. Baik. Pahwana kita ni, kita nak orang tanya Nabi, ayyun nasi afdal, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling afdal, yang paling baik, yang paling jauh? Allahu akbar. Kata Nabi, kullu mahmumil qalbi. Kullu mahmum, mim kha mim waw, mim. Kita selalu ajar budak-budak, pelajar-pelajar kita kata mahmumil qalbi, saduqil lisan. Saduqil lisan. Maknanya saduqil lisan tu maknanya benar, lidah dia betul cakap, tak kelentong, tak apa ni, tidak menipu. Kata sahabat, saduqil lisan na'rifu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cakap benar, lidah benar tu kami tahu. Tapi mahmumil qalbi, orang yang punya hati mahmum tu apa? Hati apa ni mahmum? Qala an-naqiyut taqi. Allahu akbar. An-naqiyut taqi maknanya hati yang bersih. Bersih dari apa? Dari sifat-sifat yang tidak baik. At-taqiyu, hati yang bertakwa. La isma alaihi, hati yang tak buat dosa. Wala baghya, tak buat jahat. Wala ghilla, tidak buat apa ni, benda yang ghil, nak tipu orang. Wala hasada, dan tidak hasad. Allahu akbar. Nak cari hati lagu ni lah kita. Kalau kita jumpa fabiha wa ni'mat. Kalau kita tak jumpa, kita kena usaha juga biar boleh jumpa. Boleh ke tak boleh? Kena boleh dah, tak boleh apa. Ini kata Syekh Ali Al-Qari rahimahullah, salimul qalbi, makna orang yang hatinya sejahtera, berdasarkan pada ayat Quran tadi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Allahu akbar. Maknanya itu hati yang sejahtera. Maknanya Nabi kata orang yang paling afdal, orang yang paling mempunyai hati yang sejahtera, lidahnya benar cakap. Kalau kita nak kata kalau kita nak kata tuan-tuan, contoh ataupun ikon kepada hati sejahtera, siapa dia? Kita buat cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam, lepas dia jumpa dengan adik-beradik dia. Tuan-tuan ingat tak? Nabi Yusuf jumpa dengan adik-beradik, berepo belaka. Dia telah meluahkan satu perkataan. Perkataan ini yuktabu bima'iz zahabi, ditulis dengan air emas, kata orang. Terlalu mulianya hati Yusuf. Allahu akbar. Sebab itulah Tuhan pilih dia jadi nabi. Yusuf kata, alhamdulillah allazi akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi.
Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengeluarkan aku dari penjara. Dan Allah kumpulkan kamu datang dari kampung bertemu di Mesir. Subhanallah. Kata di ulama salaf. Dia kata Nabi Yusuf jaga air muka adik-beradik. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau Yusuf ni kata alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari telaga. Apa jadi muka adik-beradik? Semuanya tunduk belaka. Sebab yang campak dalam telaga, ikhwati, adik-beradik dia yang campak dalam telaga. Tapi Yusuf tak nak menyalahkan orang depan. Dia kata, alhamdulillahillazi akhrajani minas sijni. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku daripada penjara. Yang penjarakan dia siapa? Imra'atul Aziz, makcik dia di Mesir. Tak ada kena-mena dengan awak. Awak tenang. Itu dia panggil, kita buka lembaran baru, jangan dibuka buku lama. Buku rekod lama, macam-macam lah jumpa. Tenang hati. Ini yang nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita balik kampung, rancanglah perkataan yang kita nak kata depan adik-beradik. Kalau dia balik kampung musim-musim bendera tengah naik, tak ada minum air setengah tu. Hak ni bawa bendera warna ni tak sini. Hak ni bawa bendera warna ni tak sini. Yang ni cakap ni, yang saya cakap ni. Apa akan jadi? Keruh suasana. Sepi kan? Warna-warni bendera masing-masing. Kita jumpa keluarga, jumpa adik-beradik berhari raya. Kita ulang balik cerita-cerita lama gitu. Allah, dulu kita duk main dalam koban ni lah. Suka ya dah. Mula dulu cabut seluar waktu sebetul benar. Jadi kan happy tu benar. Mujur lah masa tu bodoh lagi dah. Kalau tidak malu orang kita. Semujur lah masa tak ada lain. Kalau tidak malu. Jadi menceriakan suasana. Tapi kalau mari, di Malaysia ni hujannya turun. Hak lain tak turun-turun. Walaupun sudah diulang-ulang. Contohnya. Mana agak? Saya ulang. Tak turun-turun. Mari ni pula. Jawab dia. Pakai sama ada terbalik meja. Ataupun keluar tak minum air. Ilmu Nabi Yusuf. Makhmumil qalbi. Saduqil lisan hazal hadis rawahu Ibnu Majah wa sahah. Dengan sanad yang sahih. Baiklah kita ambil. Apa kata ulama hadis tentang hadis ini? Qala al-Imam Al-Syekh Ibnu Al-Arabi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala dalam Ahkamil Quran. Dia kata, la yakunul qalbu saliman. Hati kita ni tidak akan jadi sejahtera. Tak jadi molek. Iza kana haqudan hasudan. Kalau dalam hati kita ada sifat dendam, sifat dengki, sifat hasad, sifat bangga diri, mutakabbir, sifat sombong. Tak usah cakap, saya ni hati baik bang. No. Cakaplah hati baik kot juga mana orang Kelantan kata. Kalau hati itu penuh dengan dendam, dengan kesumat. Cara duk mikir nak makan kawan je. Orang lain mikir nak makan apa, dia duk mikir nak makan kawan. No. Ni berat. Kenapa? Sebab Nabi dah buat syarat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang itu sehingga dia sayang pada saudara dia sebab dia sayang pada diri dia sendiri. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi bantu orang bukan nak suruh tuan-tuan puji. Kita mari kerana mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Tu dakwah limited tu gambar-gambar ustaz di Facebook tu. Tu nak royak ke tuan-tuan kita pergi buat kerja. Bukan ambil duit saja. Kalau tidak dia kata, duit gimana ni? Bunyi boleh banyak. Pat senyap gitu ya. Allahul musta'an. Mulut orang ni kata orang, mulut botol boleh disumbat. Mulut orang apa pun tak nak buat. Baik. Wasu'ila bin Sirin, Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Tuan-tuan pencinta ilmu tanda. Lepas ni cari dalam internet. Siapa dia Muhammad bin Sirin? Mengikut dalam ahli syiar, ahli kitab sejarah kata, Muhammad bin Sirin ni ayatun fil wara'. Seorang yang sangat wara'. Kalau dia duduk ramai-ramai, tiba-tiba Muhammad tak bercakap. Muhammad diam, tunduk ya. Orang tahulah dalam majlis tu ada mak dia. Subhanallah. Ada siapa? Ibu dia ada. Hormat sangat mak dia. Hormat sangat. Dia berniaga. Dia ahli bisnes. Dia jual minyak. Bukan minyak petrol.
Antara tu petrol tak jumpa lagi. Untuk apa tak pakai minyak petrol? Yang adanya minyak sapi ataupun minyak ni, minyak untuk nak guna ni, untuk masak, untuk nak guna pelita. Kan dulu pakai minyak. Dia tempoh banyak minyak mari. Katanya dalam minyak tu ada sedikit campuran benda tak baik. Dia tak jual minyak tu. Sehingga dia dicas muflis. Dicas muflis. Sebab apa cas muflis? Sebab dia tak nak bayar, nak jual tak boleh. Akan bagi sedekah orang minyak ni untuk makan apa tak makan tak boleh, tapi untuk nak pasal di pelita boleh lah. Tak ada untung. Dakhala sijin, masuk dalam penjara Muhammad rahimahullahu taala. Sebab apa? Sebab terlalu jujur. Kalau orang lain apa salah kita jual orang tahu pun. Allah aku jujur. Ayatun fil wara' kata orang. Contoh, kalau nak cari contoh orang wara', cari Muhammad bin Sirin. Ada juga riwayat mengatakan dia kata aku masuk penjara ni sebab tersasul cakap waktu 30 tahun dulu waktu dia budak, aku pernah kata pada seorang ya muflis. Allahu akbar. Dia pernah kata pada seorang ya muflis. Hei muflis. Allah denda dia lepas dah salasina aman, ba'da berlalu 30 tahun, akhir kali dia muflis masuk dalam penjara. Subhanallah. Sebab itulah kata-kata ulama tuan-tuan tulis. Innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Innal bala' muwakkalun bil mantiqi. Bala tu mari kadang-kadang melalui mulut kita. Bala tu datang melalui mulut kita. Berapa orang anda jumpa? Kita jumpa, dia kata, aku ni kalau pergi Mekah, tak makan nasi pun tak apa. Jiran saya di Bukit Jiak, rahimahullah ta'ala. Bukan salah ni kata-kata dia ni. Dia kata, mana dia terlalu semangat nak duduk Mekah. Siapa perekat dia kata apa? Aku ni kalau apa? Kalau boleh duduk Mekah, tak makan nasi pun tak apa. Masya Allah, dia boleh duduk Mekah, boleh iqamah, tak boleh makan nasi. Tak boleh makan nasi. Mugi dah lah, pada nasi Mekah ni macam-macam weh. Dah, kalau nasi pak kita ni ada nasi lemak, nasi kabu, nasi macam ni, Mekah ada nasi mandi, nasi, berpuluh dia punya jenis nasi di Mekah. Banyak pada pak kita. Tapi tak boleh makan nasi dia. Kalau orang panggil dia, kena siap roti, tak boleh makan nasi. Ada setengah orang ni bahasa jenis cakap lebih. Tak apalah. Payah-payah hidup atas dunia, aku duduk sore apa tak apa. Duduk sore sungguh dia. Anak pun lari, bini pun tak ada. Contoh. Pasal itulah kita kena mikir, jaga lidah baik-baik. Jangan sekali-kali keluar perkataan yang tidak baik. Lebih-lebih pada anak-anak. Jangan. Nak marah anak saudara mana pun, ambil lah gapo-gapo, boleh gigit lah. Biar patah pain, patah kala tak apa. Tapi jangan keluar perkataan, bahasa budak celaka. Tak. Jangan keluar kata-kata. Innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Sehingga kan ulama tafsir mengatakan kenapa Yusuf dicampur dalam telaga? Kenapa? Kan waktu adik-beradik dia minta izin dengan ayah dia, Yaqub alaihi salam, nak bawa adik dia pergi jalan. Dia kata apa? Akhafu alaik, kan? Aku takut dia makan serigala tu. Hai ayah. Ini baca balik mana hafal Quran. Akhafu an yakul huzib. Nah, kalau guna ayat. Hai. Gua juga jawab. Wa antum anhu ghafilun. Ini Al-Habis wal Al-Hafiz. Maksudnya Habis kita ni bila kita terima si anugerah anak-anak di Mahat Tapi. Kita kata si jaga apa tahu? Al-Habis. Ini akhafu an yakul huzib. Wa antum anhu. Tak apa hak antum tu nak hak sat ni. Nabi aku kata aku bimbang takutnya makan ke serigala ni adik ni. Mu duduk main. Adik mu duduk sini kecil. Padahalnya adik-adik tak mikir pun nak buat benda tu. Tapi bila ayah dia sebut, boleh point. Kita ambil baju Yusuf, kita pergi darah kambing, kita balik petang. Waja'u abahum isya'an yabkun. Wah, sosek teriak mari. Abah serigala makan dah Yusuf. Jadi sungguh.
Nabi Yakub ni cerdik. Bukannya bodoh, orang bodoh tu. Dia ambil tengok baju. Dia kata, Masya Allah, bila serigala ni juru pecah baju dulu, anak aku belum makan. Bijak. Tu kata kalau kita nak menipu, biar pandai. Jangan duduk menipu koksi. Ni dia nak menipu tak erti. Tua hutan telefon, minta hutan. Dia suruh anak dia jawab. Abah tak ada rumah. Oh ya, Abah tak ada rumah. Anak ni budak ni tak pandai nipu. Maaf lah pakcik. Abah cakap dia tak ada di rumah. Oh, tak ada 5 minit. Penuh kereta depan tangga. Tu mari. Mungkin tu kawan ni ada rumah. Anak dia jawab tadi. Kita nak nipu dia pandai kot sikit. Masya Allah. Maaf. Kita Muhammad bin Sirin tadi. Ayatun fil wara. Carilah tuan-tuan. Kalau boleh sebarkan cerita Muhammad bin Sirin ni. Cari dalam kitab Syiar Alamun Nubala. Rahimahullah ta'ala. Orang yang sangat wara. Dan sangat diperlukan cerita ini. Menghormati ibu bapa. Allah hormat sangat pada mak ayah. Dan diperlukan pada sebab kita apa? Kita ni hilang kehormatan. Lepas tu seorang lagi dia sanggup muflis tapi tak nak jual benda yang tidak baik. Allahu akbar. Kata Muhammad bin Sirin, dia kata apa? Mal qalbus salim, apakah hati sejahtera? Qala an-nasihu lillahi fi khalqihi, orang yang boleh beri nasihat kepada orang kerana Allah Taala. Kita ni kadang-kadang beri nasihat ke orang tapi tak ikhlas. Nak suruh orang puji kita, bijak dia tu, hebat. Ataupun beri nasihat, lepas bagi nasihat, bagi bil, bagi invoice. Ni konsultan 500. Padan. Waktu kita kalau cakap dengan kawan-kawan konsultan, kata kita kerja kedai kopi ni bukan dia berjabat. Takutnya cah. Letih juga kita main dengan gagu-gagu ni cah. Dia kata, Ustaz, lo ni orang tak cakap saja. Ahli-ahli motivasi, ahli-ahli influencer, berapa benda ni, dia main air liur yang belakang tu. Tak ada modal banyak, modal dia waktu bik TikTok jalan. Tak kata apa. Jadi Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, kita ambil satu lagi, masa kita pun sangat nak habis. Waqila, ada juga riwayat kata, dia kata al-qalbus salim, hati sejahtera itu alladhi yuhibbu linnas ma yuhibbu li nafsi. Dia tafsir hadis. Nak jadi hati sejahtera itu iaitulah orang yang menyayangi orang lain seperti dia sayang pada diri dia. Satu. Qad salima jami'an nas min ghashihi wa zulmihi. Orang lain selamat daripada penipuan dia. Itu dia panggil hati sejahtera. Dia ni baik. Setakat saya kenal dia, tak ada lagi orang dia tipu orang. Tak ada lagi dia kelentur orang. Tak ada lagi dia makan orang. Jadi kita kata itu orang baik. Tapi anak kadang-kadang malu pada orang bukan Islam, non-Muslim. Anak di pondok tu kita selalu buat projek besar-besar lah. 100,000 juta apa ada. Jadi kita pergi jumpa dengan tokai Cina. Gemuk. Aku nak buka akaun. Dia kata, Ustaz nak bayar bila, nak ambil berapa, buka. Oh ya, telefon ya, kita pergi atas. Saya kata tak siap lagi tu. Siap boleh aku kena atas bil atas ni supaya aku bayar tiap bulan. Dok dia tu, Ustaz tengok nak bayar mari. Saya kata mampu aku lagi ni. Mari tai 500,000 lengah kita. Nak oyak dia percaya. Lepas tu dia pun bisik. Dia sebut fulan. Piuh cotek tak belakang. Piuh cotek tak belakang. Ada Pak Haji belakang depan tu. Orang ni Ustaz 500 je. Ambo bui dia bui teh. Pas pada tu tak bayar aku tak bui. Order lah apa kita tak akan atas lagi tak bayar tu. Kata apa? Dia pun sengih suka. Ustaz tahu dah kan. Wih kata benar. Orang bukan Islam tak percaya kepada kita. Tok Haji, Tok Piuh ni pasal apa? Sebab ni perangai kita. Tidak qalbun salim. Tengok. Naknya saliman nas. Biar orang sejahtera daripada kejahatan kita, keburukan kita. Wa aslama lillahi biqalbi wa lisanihi, dan dia serahkan lidah dia, hati dia semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Manakala kita buat kerja kerana Allah, kita buat kerja ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikatakan hati yang sejahtera. Jadi para jemaah sekalian, banyak lagi lah kalau kita nak ambil ulama-ulama salafus salih ni. Sebab itu, baiklah, sebagai kesimpulan, apakah faedah hati yang sejahtera? Apakah faedah orang jadi baik? Yang pertama sekali, faedah dianya menjadi sebab dukhulil jannah. Sebab orang nak masuk syurga, Allah kata apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Allah Taala kata orang boleh layak masuk syurga ni orang yang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Allahumma ja'alna minhum ya Allah, jadikan kami ini pemilik hati yang sejahtera.
pemilik hati yang baik. Tak ada dalam hati kita niat nak kelentur orang, niat nak makan orang, niat nak kena kepada orang. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Kita ni kalau kita, Allah Ta'ala tak letak hati kita ni baik, tak baik kita. Ini doa-doa Nabi Ibrahim belaka ni. Di antara doa Nabi Ibrahim, ayat ni. Tuan-tuan tanda surah Syu'ara ni. Dia Asy-Syu'ara ayat 88, 89. Satu lagi doa Nabi Ibrahim. Cuba tengok ayat. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Ayat ni dah ni, depan sikit. Wala tukhzini yawma yub'atsun, ya Allah jangan engkau hinakan aku pada hari dibangkit akhirat. Bila hari itu? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ini Nabi Ibrahim ni Abul Hambiya, Abul Hunafa, jiwa tenang, dialah banyak berdoa dalam Quran. Doa Nabi Ibrahim ni menarik. Insya-Allah satu masa ana akan syarahkan doa Nabi Ibrahim fil Quran biiznillah azza wajalla. Yang kedua, dengan kita selamat tenang hati, kita tidak ada aib yang orang nak cari aib kita. Sebab kita tak mengaibkan orang. Imam Malik rahimahullah taala kata, aku kenal orang di Madinah. Laisa lahum uyub. Tak ada perangai dia, tak ada aib, tak ada gapo. Orang pun tak cakap hal dia. Summa takallama fin nas, kemudian dia mula mencari keaiban orang. Lepas pada tu habis kampung, habis satu negeri, orang cakap hal dia. Tuan-tuan ingat molek, mendakka duka, Arab kata. Siapa dia pun ketuk orang, tunggu kau untuk diketuk. Kita cakap, kita tak sebut nama orang. Kita kata perbuatan tak baik. Kumpul orang, panggil orang duduk kubur di kubur-kubur, duduk melompat situ. Kita kata tak baik. Rupanya penganjur haul, dia duduk lompat, orang lompat di kubur, mula sebut nama kita dalam ceramah. Kita kata, ingat molek. Imam Syafi'i kata, mu ada lidah, orang lain ada lidah. Nanti orang bongkarkan perbuatan kita kan susah pula. Jadi pasal itulah, biarlah kita jadi orang baik. Tak usah duduk cara ke LOD, tak usah cara apa. Jadi yang ketiga, sebab-sebab hilangnya dosa, maka marilah kita menjadi pemilik hati yang sejahtera. Sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada sifat munafik. Dan bersihkan hati kami daripada sifat riya, sifat takabur, sifat hiqd, sifat dendam, sifat hasad, dan segala sifat yang tidak baik. Ya Allah, curahkanlah dalam hati kami ini sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mahmudah, sifat yang tenang, yang sejahtera, selamat daripada syirik, selamat daripada riya, selamat daripada perkara yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, sedap cerita dia. Jangan orang belakang. Jadi kata? Jadi. Itu orang kaya. Ngelak. Aku tak ingat. Kok ni pun ada gun ini. Ada apa ni? Ada ni. Kalau tidak comel lagi. Anak duduk di kamera Highland baru ni. Dia boleh